اللهم صل وسلم وبارك عليه الله لا إله إلا الله مادة للخير قيدا حدون إلا وبه سعيدا كمدا منك يدي ذلك كنت من السعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، آله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يا الله تجل لنا يا إلهنا بحب رباني وقبول رحماني وإلهي، حتى يحبنا كل خلقك وعوالمك العلوية والسفلية، وصرفنا فيهم وسخر لنا روحانيتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نتوجه به إليك يا سيدي يا رسول الله، إني توجهنا بك إلى ربنا في تيسير أمورنا وقضاء حوائجنا. اللهم شفعه فينا يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ikhwatul iman, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah, para abna, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan? Pagi Jumaat ni kita dapat sekali lagi bersama, dan insya-Allah pada sesi yang kedua surah Az-Zumar. Jom kita baca dulu tuan-tuan ayat 5, 6 dan 7. Tiga ayat yang membicarakan tentang akidah, tentang dalil akal, tentang redha dan kufur. Insya-Allah yang cuba kita perbahaskan sebentar lagi insya-Allah. Jadi terlebih dahulu kita baca tiga ayat tersebut insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya bacakan dulu terjemahan ya. Terjemahan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kelima. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan mengikut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang maha mulia, lagi maha pengampun. Ayat yang keenam, dia menciptakan kamu daripada diri yang satu, yakni Nabi Adam AS. Kemudian daripadanya, dia menjadikan pasangannya, Hawa. Ya. Dan dia menurunkan 8 pasang haiwan, ternakan untuknya. Dia menjadikan kamu di dalam perut ibu kamu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Tanya, ini semua perkara-perkara yang menarik untuk kita bahaskan. Kenapa Allah gunakan perkataan anzala? Allah turunkan 8 pasang 8 pasang binatang untuk Nabi Adam, dan apa maksud 3 kegelapan itu. Taib. Qala, yang berbuat demikian itu adalah Allah. Dzalikumullah, itulah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Kenapa kamu berpaling daripada Allah? Ayat yang ketujuh, jika kamu kafir, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meredai kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meredai kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dadamu. Innahu alimun bidatis sudur. Allah tahu apa niat kita, apa lintasan hati kita, apa perancangan kita, tuan-tuan, semuanya di bawah takluk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan. Taib, jom tuan-tuan, halaman berapa pagi ni? Ya. Kita akan menyambung kalau ikut kitab Arab dia 246. PDF berapa? Ya. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Di bawah tajuk yang dikemukakan oleh Syekh Wahbah,
iaitu sebahagian tanda-tanda keesaan Allah dan sebahagian daripada tanda-tanda kesempurnaan kekuasaannya dan tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala itu bersendiri, tidak berhajat langsung sebarang keperluan kepada makhluknya. Kerana ialah Al-Khaliq, ya, pencipta yang maha sempurna. Baik tuan-tuan, Tayyib, kita perhatikan tiada disertakan sebab nuzul, kerana kita kena faham bukan semua ayat ada sebab nuzul. Tuan-tuan, Allah boleh saja turunkan walaupun tanpa ada apa-apa latar belakang, ada sebab nuzul, ya. Maka perbincangan pagi ni tidak ada sebab nuzul ayat, ya. Tayyib, qala al-munasabah. Tuan-tuan, apakah dia kesempena ataupun kaitan antara ayat 5, 6 dan 7 ini dengan ayat-ayat yang sebelum yang telah kita bicarakan semalam pada sesi yang pertama, kan? Okey, taib. Muka surat apa tuan? Cuba tengok sikit. Halaman berapa tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan tuan-tuan, ya, iaitu kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ya, 223. Okay, terima kasih ya Jamal Munah. Ya, selepas Allah menghuraikan pada 3 ataupun 4 ayat pertama 1 hingga 4, tuan-tuan, ya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha suci daripada beranak ataupun diperanakkan, lam yalid wa lam yulad. Kerana Allah itu Tuhan yang esa, yang tunggal, yang qahar, yang maha mengatur, yang maha berkuasa, ghalib, iaitu kesempurnaan yang mutlak. Tuan-tuan, yang kita bincangkan semalam lah. Maka, ya, pada hari ini Allah nak perjelaskan lagi pada ayat-ayat hari ini 5 hingga 7. Dia lanjutkan lagi penjelasan tentang dalil tentang wahdaniyah, dalil tentang qudrah. Tuan-tuan, dalil tentang al-ghani, al-istighna. Allah tidak berhajat kepada sebarang, tuan-tuan, kepada makhluknya. Ya tuan-tuan, maka dinyatakan di sini ada beberapa dalil, ada 3 dalil. Yang pertama, penciptaan langit dan bumi. Dan apa yang terkandung dalam dunia kita, apa yang terkandung dalam alam kita ini. Tuan-tuan, kemudian Allah jelaskan wasakhkhara syamsa wal qamar. Allah tundukkan, tuan-tuan, ya, matahari dan bulan. Perjalanan pergantian siang dan malam, tuan-tuan, semua itu menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berjalan dengan penuh disiplin, yang bergerak dengan penuh sistematik, tuan-tuan. Sangat halus, sangat sempurna penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan poin yang ketiga yang kita akan bicarakan berdasarkan 3 ayat ini, iaitu dalil tentang kejadian, tuan-tuan, Nabi Allah Adam AS dan pasangannya Sayyidah Hawa, dan diturunkan kepadanya 8 pasangan binatang. Apa dia 8 itu? Kita akan sebut kejap lagi. Berpasang-pasangan antara jantan dan betina, tuan-tuan. Dan ini semua menjadikan 3 poin besar, 3 bukti yang nyata tentang kehebatan, tentang kesempurnaan wahdaniyatullah, qudratullah, tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu ghaniyun hamid, maha kaya, maha terpuji. Okey, baik. Qala tafsir wal bayan. Okey, tuan-tuan, apakah dia pencerahan ataupun kupasan tafsiran yang boleh kita pelajari daripada ayat ini, tuan-tuan? Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, disebutkan bahawa yang pertama, ya, bahawa dikatakan dalil yang pertama tentang alam yang berbentuk ulwi, ula, atas. Tuan-tuan, kan, atas tu maknanya, ya, boleh kita faham tentang langit, kan, ada alam langit, ada alam bumi, kan, tuan-tuan, ya. Sebab tu saya ingat dulu kalau dalam mesyuarat fatwa sering disebut, kalau bincang saja pasal masjid, Tuan Guru kita almarhum Datuk Haji Burhan, tuan-tuan, dia akan sebut 7 petala langit, 7 petala bumi, kata dia. Itu kemuliaan, kehormatan masjid. 7 petala langit, 7 petala bumi. Ya, tuan-tuan, ya. Tetapi apakah yang dikatakan sebagai ulwi di sini? Maka kita perhatikan ada beberapa kupasan di sini.
Yang pertama, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Tuan-tuan, Allah itu al-mubdi', al-badi', al-mujid. Tuan-tuan, dia yang menciptakan. Tuan-tuan, benda tak ada sampel yang terdahulu Allah boleh bentuk. Allah boleh ciptakan sebarang perkara. Tuan-tuan, iaitu alam, tuan-tuan, yang dikatakan al-ulwi, iaitu yang merangkumi langit dan bumi. Saya baca pagi tadi kan doa Sidi Soleh, tuan-tuan, tentang atas dan bawah, tentang alam ataupun dunia yang atas dan yang bawah. Sehingga kalau boleh saya terjemahkan sedikit antara doa Sidi Soleh radhiyallahu anhu, dia kata wa tajallali ya ilahi, wahai Tuhan, tajallikan kepadaku dengan kecintaan terhadapmu dan penerimaanmu yang penuh rahmat, sehingga orang semua kasih dekat kita. Dan alam ini sama ada alam ulwiyah dan sufliyah, alam atas dengan alam bawah, semuanya mengasihi kita dan mudahkan kita untuk mendapat bantuan mereka, tuan-tuan, rohaniah mereka. Ini antara doa yang kita mulakan tadi, sebab saya nak kaitkan dengan ulwi dan sufli, atas dengan bawah, kan tuan-tuan. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan. Maka penciptaan, kita faham langit dan bumi ini, tuan-tuan, merupakan dengan tujuan kebenaran, supaya manusia berfikir, supaya mereka kenal Tuhan mereka, pencipta mereka, tuan-tuan, dengan hikmah, dengan maslahah yang cukup perlu kepada kita sebagai hamba-Nya, dan tidak dijadikan kedua-dua ini sebagai sia-sia. Tak ada yang sia-sia. Apa yang Allah ciptakan, tuan, semuanya baik, semuanya benar belaka. Dan sistemnya sangat teliti. Tuan-tuan, apa yang Allah ciptakan, tuan-tuan, sistem alam ini sangat teratur. Dan itu menunjukkan bahawa mustahillah bagi pencipta itu ada dia punya syirik dia, ada pasangan dia, ada isterinya, ada anaknya. Sebab itulah, tuan-tuan, Allah itu Al-Wahidul Qahhar. Okey, itu poin yang pertama tentang penciptaan langit dan bumi, tuan-tuan. Kemudian poin yang kedua, tuan-tuan, juga sebagai tanda bagi orang yang ingin berfikir tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah tutup sebahagian daripada sebahagian yang lain, maknanya silih berganti. Tuan-tuan, kalau cahaya hilang, tuan-tuan, cahaya siang ni hilang, masuklah tenggelamlah matahari, datangnya malam. Tuan-tuan, ya, malamlah kita. Muncul pula bulan, tuan-tuan, ya. Maka di situ Allah gantikan, silih ganti malam dan siang, tuan-tuan. Ya, Allah susun atur perkara itu dengan penuh hikmah. Yang kita bacalah lepas subuh, kita ingatkan baca. Lepas maghrib pun kita baca. 2 waktulah sekurang-kurang baca, tuan-tuan. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Kan, itu ayat itu kita baca. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Sampai akhir, tuan-tuan. Ya, ayat itu yang kita ambil dalam Aurat Khusyashiyah Madaniyah, tuan-tuan, Sidi Ahmad Al-Khusyashi. Maka itu amalan yang kita baca pergantian, tuan-tuan, malam dan siang. Yang kita baca, tuan-tuan, ini Tok Guru saya dulu, Tuan Guru Datuk Haji Abdullah Sijang, ini yang dibaca lepas solat subuh dengan lepas solat maghrib. Pergantian malam dan siang, tuan-tuan. Semua itu sebagai khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Untuk kita beringat sentiasa, untuk kita sentiasa bersyukur, tuan-tuan, mengaitkan pergantian siang dan malam ini dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada kalimah apa? Yukawwir, takwir, gulung. Kan, tuan-tuan, Allah gulung dia. Ya, tuan-tuan, ya, kemudian poin yang ketiga, tuan-tuan, iaitu taskhir asy-syamsi wal qamar. Okey, Allah tundukkan, tuan-tuan, antara makhluk yang besar ni, matahari, bulan ni, tuan, Allah tundukkan semua itu. Ya, semuanya akur, patuh dengan arahan Allah Taala dengan penuh sistematik. Ya, tuan-tuan, patuh, ikut. Kalau Allah kata terbit matahari. Kalau Allah kata terbenam. Semua itu untuk kebaikan kita. Tuan-tuan, kan? Ikut bergerak, tuan-tuan, atas orbitnya. Tuan-tuan, sampailah Allah kata gerhana. Sampailah, tuan-tuan, ketika tanda, tuan-tuan, dah matahari, tuan-tuan, terbit daripada sebelah timur, maka di situ berlakulah
kiamat. Di situ dah stop dah. Peranan langit dan bumi dah tak ada. Peranan matahari dan bulan dah tak ada. Sebab Allah gulung lagi tuan. Yauma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Macam orang ambil sijil, ambil koteh tuan-tuan, digulung, lipat tuan-tuan. Macam itulah nanti Allah melipat, ya, menghabiskan dunia ini dengan kiamat. Maka tiadalah bulan, tiadalah matahari, tiadalah langit, tiadalah bumi, tiadalah segala-galanya tuan-tuan. Yang ada, yang kekal hanyalah Al-Wahidul Qahhar. Okey, selesai tuan-tuan. Okey, 3 tanda tadi selesai. Apa dia? Yang pertama, penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, tuan-tuan, pergantian malam dan siang. Yang ketiga, tuan-tuan, Allah tundukkan matahari dan bulan. Okey. Berikutnya, Allah ingin menyatakan lagi kesempurnaan, kehebatan penciptaannya. Tuan-tuan, dengan tujuan menggalakkan kita mencari, menuntut, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tutup ayat yang kelima ini. Allah sebut, Ala huwal azizul ghaffar. Ingat. Ala tu ada tu tambih. Ingat semua. Okey. Apa yang Allah ciptakan alam, langit, bumi ini semua tadi tu, bulan, bintang, matahari itu, semua itu merupakan tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa untuk membalas kepada mereka yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Muntaqim, tuan-tuan ingat? Muntaqim. Intiqam ni maknanya tuan-tuan. Intiqam ni maknanya balas dendam. Tapi dendam kita tuan-tuan, dendam kesumat, celalah kalau manusia tu berdendam. Tapi tuan, Allah Al-Muntaqim ini, Allah bagi can dulu. Orang dah bagi kau kemudahan, bagi kau nikmat macam-macam, bagi kau akal yang sihat, kau tak mau fikir, kau lawan Allah Ta'ala, kau ambil perantara yang lain, mengambil patung sebagai Tuhan kau, perantara yang zulfa, yang mendekatkan kau dengan Tuhan, maka tuan Allah tu Maha Muntaqim. Allah perhati dulu, Allah bagi dulu, Allah tu Aziz. Tuan, Maha berkuasa untuk membalas hamba-hamba yang memusuhinya. Tuan-tuan, dan Allah tu Ghaffar, Maha menutup, tuan-tuan, menutupi dosa-dosa kita. Tuan-tuan kan, banyak kita punya kesilapan, banyak kita punya kealpaan, tuan-tuan. Allah masih memberi kita kesempatan dan peluang untuk bertaubat. Ghaffar, Ghaffarud dzunub. Kan tuan-tuan kan? Maka ya, tiada apa yang boleh mengatasi, menguasai, melebihi, menyaingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah yang maha sempurna, Al-Azizul Ghaffar. Tuan-tuan jadi dekat sini apa dia? Kita boleh belajar tuan-tuan dari sudut ilmu tasawuf kita, ialah iaitu pendekatan keseimbangan antara khauf dengan raja. Takut dan harap. Jangan terlampau takut bona pula. Takut bona comeh nah tuan-tuan. Tak boleh terlampau comeh. Terlampau takut bona pun tak boleh. Saya tak keluar rumah dah 2 tahun dah ustaz. Saya takut nanti jiran bawa COVID kat saya. Kan? Ada tu kerajaan dah izinkan untuk berjemaah. Adalah had-had dia, adalah syarat-syarat dia. Saya memang tak pergi dah. Saya memang dah niat sampai matilah tak nak keluar rumah. Takut bona pun tak boleh. Tapi berani bona pun tak boleh. Tuan-tuan kan? Jadi tengah-tengah, sodang-sodang lah. Jangan terlampau takut, tuan-tuan, sehingga kita ni macam tak ada harapan, putus harapan dengan rahmat Allah. Ni dosa besar. Tuan-tuan Al-Qanut min rahmatillah. Orang yang putus harapan ini, tuan, orang yang sebenarnya berdosa besar. Kerana Tuhan kita ni, tuan-tuan, Maha Ghaffar, Maha Rauf, Maha Rahim, tuan-tuan, Maha Wadud, tuan-tuan, Maha Wahhab. Itu semua sifat-sifat jamal Allah Ta'ala kita kena pandang agar tidak kita terlampau takut. Khauf, tuan-tuan. Tetapi kita jangan terlampau berani pula. Terlampau berani pula, tuan-tuan, menyebabkan kita ni berani melanggar dosa. Terlampau berani, tuan-tuan, kita akan jadi kumpulan-kumpulan Jabariyah, Qadariyah. Kita akan kata, tak apalah, takkan Allah tak kesian dekat kita. Dan pernah ikut kuliah tafsir sehari, takkan dia masuk syurga. Dan pernah infak RM30, takkan tak ada harapan. Jangan kita terlampau bermudah-mudah pula. Berharap lebih-lebih pun tak boleh. Jadi tuan-tuan, ayat ini nak bagi kita keseimbangan seperti mana yang kita baca Ar-Rahmanur Rahim, itu Ar-Raja. Kemudian Allah datang apa? Maliki Yaumiddin, itu khauf. Maka di sini ada nilai menakutkan Ar-Rahbah, tuan-tuan, Aziz, dan ada nilai Ar-Raghbah, tuan-tuan, Ghaffar. Jadi kita mesti terbang, mesti berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan 2 sayap, harap dan takut, baru kita boleh sampai. Kan tuan selesai. Taib.
Qala, kemudian tuan-tuan, apa dalil lagi? Apa bukti lagi tuan keagungan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita, iaitu tadi alam yang ulwi atas, kita cerita pula alam yang bawah, sufli. Ya, sufli ni maknanya hayawan, benda yang Allah hidupkan, tuan-tuan, Allah ciptakan, iaitu hayawan. Kalau bahasa mantiknya ada hayawanun natik, manusia. Kita ni haiwan, benda hidup yang boleh bercakap, yang boleh difaham sesama kita dengan bahasa kita. Maka yang lain tu, haiwan lain tu di bahasa dia. Tuan taib. Maka dalam konteks alam yang sufli ni disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khalaqakum min nafsin wahidah. Tuan-tuan, kamu ni asalnya dari satu abah ya, satu bakar ya. Kemudian Allah ciptakan pasangan Nabi Adam alaihi salam. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan diciptakan ya dalam pelbagai suku, kabilah, kaum. Tuan-tuan, kemudian kita ni dalam pelbagai bahasa. Kan? Kemudian tuan-tuan, color. Tapi semuanya asalnya daripada satu. Daripada Nabi Adam alaihi salam. Tuan-tuan kan, diciptakan pasangannya Sayyidah Hawa, tuan-tuan. Kemudian berkembang biaklah keturunan manusia. Ini tuan-tuan sebagai dalil ya tentang kehebatan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, tuan-tuan. Berkembang biaknya keturunan manusia ni bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian tuan-tuan, poin yang berikut itu kata Syekhuna, sebab apa? Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Ya, Allah turunkan. Saya tertarik, tuan-tuan, apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi, tuan-tuan, pada halaman 235. Kenapa Allah pilih kalimah anzal? 224 tuan-tuan cuba tengok surat 224, tuan-tuan. Ya, kenapa Allah gunakan kalimah, tuan-tuan, anzala, Allah turunkan. Cuba tengok, tuan-tuan, 225, tuan-tuan. Ya, maka di sini kata Imam Al-Qurtubi, Allah turunkan bagimu 8 pasangan binatang. Kan? Okey, yang 8 tu apa? Kita baca. 8 itu iaitu unta sepasang, lembu sepasang, ad-da'an biri-biri sepasang, kemudian ma'is kambing. Dia jadi, tuan, 4 jantan betina tu menjadikan jumlahnya 8. Tuan-tuan itu perkara itu, yang 8 itu lebih detail kita boleh baca dalam suratul An'am. Tuan-tuan, Allah sebutkan thamaniyata azwaj minad dha'ni ithnain wa minal ma'zi ithnain wa minal ibli ithnain wa minal baqari ithnain. Tuan-tuan ini dia disebutkan. Ya, 8 itu iaitu yang telah kita bicarakan tadi, biri-biri, kambing, unta, lembu, semua 8. Saya ingat, tuan-tuan, suratul An'am ni sebab masa di Mahat dulu, masa tilawah musabaqah peringkat negeri kot. Ustaz Syahiruddin kita, qari kita, dia baca. Syahiruddin ni dia memang daripada Mahat dulu dah juara, tak pernah kalah peringkat kebangsaan, tuan-tuan kan. Ustaz Syahiruddin Daud. Dia baca ayat ni sebab senang je, waqaf dia semua madlin. Semua isnain, senang kita nak dengar, senang kita nak faham ayat itu. Cuma poin dia, tuan-tuan, dalam konteks perbincangan kita, kenapa Allah sebut turun, anzala? Kan kita sambut nuzulul Quran kan? Nuzul Quran, turun Quran, malam penurunan Quran kan? Malam 17 Ramadan, malam Badar Kubra juga 17 Ramadan, tuan-tuan. Tetapi saya tengok di sini apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi, tuan-tuan, kenapa Allah sebut nuzul, turun? Tuan-tuan kerana, tuan-tuan, disebutkan turun itu, tuan-tuan, kerana antara maksud nazala di sini ialah ansya'a wa ja'ala, menciptakan, menjadikan. Imam Sa'id ibn Jubair pun kata begitu, khalaqa, menjadikan 8 pasangan tadi. Tuan-tuan dan ada riwayat menyebutkan bahawa Allah ciptakan, tuan-tuan, binatang tadi tu dia masuk syurga dulu, kemudian baru turun ke bumi. Itu masuk turun. Kan, tuan-tuan? Dan kalau kita baca pula, tuan, surah Al-Hadid tentang bosi, juga kalimah nazala. Ini orang sains dia pandai lah kaji ni. Ya, tuan-tuan, wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid. Kenapa Allah sebut turunkan besi? Kalau kita kata turunkan air, hujan, kita faham. Tapi Allah gunakan hadid, besi pun turun. Apakah besi itu turun daripada langit?
Tuan, maknanya ada riwayat mengatakan turunnya besi itu maknanya Allah turunkan, Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam, tuan-tuan, dan Allah turunkan bersama Nabi Adam itu besi. Tuan-tuan, ya. Jadi kalimah turun ini, tuan, mengandungi perkataan yang hebat, takbir bahasa yang cukup teliti yang Allah gunakan, tuan-tuan. Dan maknanya juga ada riwayat kata Imam Qurtubi kata, tuan-tuan, menciptakan kamu maknanya Allah arahkan, tuan-tuan, sebab segala-gala itu merupakan arahan Allah Ta'ala. Sistem arahan, tuan-tuan, berpunca daripada langit. Kan, pusat pemerintahan Allah Ta'ala, arash Allah Ta'ala itu daripada langit, tuan-tuan, di atas. Maka turunlah perintah itu, anzala, nuzul. Kan, bukan kita kata Allah bertempat di langit. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita dah clear, tuan-tuan. Tapi perintah Allah Ta'ala, dia punya arahan itu daripada mana? Putrajaya dia kat mana? Tuan-tuan, SUK dia kat mana? Arahan tu daripada mana? Daripada atas. Maka dikatakan turun itu daripada atas, tuan-tuan. Anzala, atas ke bawah. Ini, tuan-tuan, antara bahasa yang cukup menarik bagi mereka yang ingin mengkaji tentang kehebatan bahasa Al-Quranul Karim. Tuan-tuan sekalian, kemudian kita beralih kepada poin yang berikutnya. Ya, kita ni dijadikan daripada perut. Kita berada dalam perut umat kita dalam beberapa fasa. Tuan-tuan, dalam beberapa penciptaan, kan? Ya, kita dulu, tuan-tuan, daripada nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian izam. Izam pula dibalut, tuan-tuan, ya, dengan daging. Ya, tulang itu dibalut dengan daging. Barulah, tuan-tuan, Allah tiupkan ruh kita. Maka jadilah kita hari ini, lahirlah kita, tuan-tuan, alhamdulillah. Kalau gini kitab Sabilul Idhikar ni kita dah baca di Masjid Bandar Baru Nilai. Saya baca, tuan-tuan, dah khatam ataupun sedang baca dekat mana Tuan Haji Sulaiman, kita baca dekat Nurul Ihsan, Rasah Kemayan. Kita baca juga, tuan-tuan, ya, di Masjid Ibnu Khaldun. 3 masjid saya baca kitab ni, tuan. Tentang ni lah, tentang manusia ni, macam mana proses kehidupan dia. Umur kita ni ada 5 fasa dia ni. Sekarang kita berada pada fasa yang kedua, tuan-tuan, kan? Tuan-tuan, jadi maknanya daripada nutfah, air mani, kan, tuan-tuan, kan? Daripada nutfah kita diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, tuan-tuan, ya, kita dijadikan, tuan-tuan, kepada peringkat yang kedua itu disebut sebagai alaqah. Ya, kan? Alaqah, tuan-tuan, ya, iaitu disebut alaqah itu apa, tuan-tuan? Iaitu disebutkan sebagai darah. Seketul darah, kan? Kemudian jadi pula kepada mudghah, tuan-tuan, seketul daging. Ya. Tuan-tuan, kan? Itu namanya mudghah. Ini detail kita baca dalam suratul Mu'minun, awal suratul Mu'minun, tuan-tuan. Ya, kemudian, tuan-tuan, baru diutuskan malaikat selepas 120 hari. Selepas 4 bulan datang malaikat, tuan-tuan, tiup roh kita. Ini juga kita baca dalam matan Arba'in hadis Imam Bukhari. Tuan-tuan, Imam Nawawi menyebutkan dalam matan Arba'in beliau hadis ini, tuan, proses fasa penciptaan kita, tuan, yang sangat teliti, yang tak boleh dibuat oleh robot, tak boleh dibuat oleh mana-mana kecanggihan teknologi Jepun, UK, Amerika, tuan, tak boleh buat benda ni. Pasti dan pasti, tuan-tuan, kuasanya hanya berpusat kembali kepada Allahu Al-Wahidul Qahar. Tuan-tuan, kan? Kemudian apa pula yang dikatakan fi zulumatin salas, 3 kegelapan. Kan? 3 kegelapan, tuan-tuan, disebutkan di sini, iaitu, tuan-tuan, satu dalam perut mak kita. Yang kedua dalam rahim mak kita. Yang ketiga, tuan-tuan, dalam selaput bayi, tuan-tuan, dia ada selaput dia, tuan-tuan. Ya, itu 3 kegelapan yang telah kita tempuhi dulu, tuan-tuan, dan kita pun dah ada sekarang kat dunia ni, alam yang nyata. Dan adalah bahasa saintifik dia, saya pun tak kerti nak terjemah, tuan-tuan, macam mana bahasa-bahasa itu. Macam itulah keadaan dia, tuan-tuan. Dan sebenarnya perkara ni membawa kita kepada satu tujuan, satu matlamat, tuan-tuan. Apa dia? Cuba kau fikir baik-baik. Sebenarnya berhala yang kamu ambil, perantara-perantara yang kamu pilih itu semua tidak boleh melakukan apa-apa, tidak ada kuasa apa-apa. Kuasa penciptaan, penyusunan, pengaturan, dari bawah kuasa kun fayakun hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah menerangkan, tuan-tuan, pada ayat 6 ini, Allah kata, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Tuhan kamu. Kan? Sebagaimana mencipta langit bumi, siang malam, tuan-tuan, matahari, bintang, bulan dan seumpamanya, tuan-tuan.
Allah itulah yang menciptakan kamu, Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, hakikat mutlak kuasa, ya, pencipta kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid, Maha Esa, Al-Wahdaniyah, Maha Tunggal, tuan-tuan. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kau boleh khabar Allah tu ada anak, Allah mengambil anak di kalangan Nabi Isa, Nabi Uzair ataupun malaikat? Maka kesimpulan, tuan, apa sebab manusia berpaling daripada Allah Taala? Kenapa kamu tidak mengambil Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan kamu? Tidak lain dan tidak bukan kerana kamu gagal menggunakan nikmat akal yang sihat, yang waras untuk mencari kebenaran. Ini, tuan-tuan, sebagai satu sindiran dan templakan kepada kumpulan-kumpulan yang syirik kerana memilih selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Tuan-tuan sekalian, kemudian pada ayat yang ke-7, okay, Allah jelaskan pula tentang samarah, hasil. Kan, kita berkebun, Cik Ubi Taufik dia rajin berkebun, tanam sayur apa semua tepi rumah tu kan. Dapat hasil. Dapatlah sayur ke buah ke apa kan. Tuan-tuan, kita fikir kebun ni macam senang. Kan, kita fikir memang ialah yang senang tu senang lah, ada yang senang. Tapi tuan-tuan, nak dapatkan hasil tu bukan benda yang senang. May yazra' yahsud. Siapa yang tanam, dia akan tuai. Tapi kadang-kadang, tuan, kita nak tuai tu pun kadang-kadang hasil ni tak maksimum, tak memberangsangkan. Tuan-tuan, kadang-kadang tak menuai pun. Borok tu yang tuai dulu, dia pergi potik dulu bahdian tu kan, dia gogar dulu pokok tu. Macam-macam lah. Tuan-tuan, maksud saya ialah untuk dapat kepada samarah ni, Abang Rosman kan, Abang Rosman Alhamdulillah rajin baca wirid harian, baca selawat harian, tuan-tuan, dan para abnak semua. Ya, tuan-tuan, kita nak dapat hasil. Apa dia hasil? Antara hasil ni, kalau saya ambil metod Syekh Abdul Qadir Isa yang kita sedang daurahkan ni, tuan-tuan, ada mahabbah, ada ilham, ada kasyaf, ada karamah. Itu hasil. Tapi nak dapat hasil, kena beramal dulu. Faham? Apa maksud kena beramal? Maksudnya kena buat dulu. Kena sidiq, kena zuhud, kena syukur. Tuan-tuan, baru datangnya samarah, hasil dia, iaitu, tuan-tuan, baru kita nak bincangkan. Setelah kita berfikir tadi, tafakur dengan betul, setelah kita ibadah, tuan-tuan, maka baru datangnya hasil samarah. Tuan-tuan, Allah terangkan, ya, apa dia hasil, tuan-tuan, ibadah kita ni ialah kita rasa kepuasan, kita rasa nikmat yang paling kemuncak lah nikmat kehambaan. Kita menjadi hamba kepada Tuhan yang maha sempurna, itu hasil dia. Samarah, kepuasan, khusyuk kita, tuan-tuan, itu hasil dia. Kan, tuan, maka dijelaskan di sini Allah yang maha kaya, tuan-tuan. Kalau kamu kufur, in takfuru, kamu kufur, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu tak berhajat pun pada ibadah kamu. Kan, tuan-tuan, kan? Dah tahu orang, dah dalil yang sempurna, kan, kewujudan Tuhan. Allah tu wahdaniyah, Allah itu qudrah, kan, dah diajar dah, tuan-tuan. Allah tak berhajat kepada makhluk. Makhluk itu yang sebaliknya berhajat kepada Allah. Tuan-tuan, ketika mana Nabi Allah Musa alaihi salam menyampaikan pidato baginda, kan, kepada Bani Israel, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Tuan-tuan, Allah rakamkan perkataan Nabi Musa alaihi salam ini dalam Quran surah Ibrahim. Allah cuba, kalau korang semua kufur nak sembah anak lembu lah, ijil lah, apalah, kalau semua kufur pun, Allah tak berhajat kepada ibadah kamu. Allah tak untung pun dengan ibadah kamu. Sehingga dalam hadis yang panjang, tuan, hadis Qudusi, hadis Imam Muslim, tuan-tuan, disebutkan, kalaulah orang pertama dulu zaman Nabi Adam, tuan-tuan, sampailah ujung esok nak kiamat, kata bulan 8 ni Dajjal dah keluarkan dia punya lembu merah dia, tuan-tuan, ya, orang kata macam tu, wallahu alam bisawab. Ya, kalau orang dulu, orang last kali sebelum kiamat, manusia dan jin semuanya perangai buruk, jahat, afjar, fujur, perangai macam Abu Jahal, Abu Lahab, semua memang penentang Nabi SAW, anti-Islam. Tuan-tuan, kalau macam tu jahat pun ke seluruh makhluk ni, ma naqasa dhalika min mulki syai'an, tidak langsung mengurangkan kerajaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak cacat pun Allah Ta'ala. Korang semua subuhnya, semua tak sembahyang subuh, kan, zuhurnya sebab ganti Jumaat, kan, semua tak sembahyang zuhur. Tuan-tuan, tak ada benda, tak ada hal tu dah, tak ada apa-apa yang mencacatkan kerajaan Allah. Sebab Allah, tuan-tuan, maha sempurna, maha kaya. Allah tak berhajat kepada makhluk.
Kan kita yang berhajat kepada surah Zumar ni tuan, kita yang berhajat kepada pengajian surah Zumar ni, kita yang berhajatkan kepada tilawah Quran kita, surah Kahfi kita pada Jumaat ni, selawat kita tuan, Nabi tak berhajat kepada selawat kita, kita yang berhajat kepada selawat tersebut. Itu makna tuan-tuan. Okey? Maka Allah Taala Maha Kaya. Allah tak perlu pun kepada ibadah hamba-Nya. Sehingga digambarkan tadi, kalau semua kufur, tuan-tuan, tak mengurangkan pun apa-apa pun pada kesempurnaan Allah, kekayaan Allah Ta'ala. Kalau semua syukur, semua macam Nabi Muhammad SAW, itu pun tak menambahkan kepada kekuasaan Allah Ta'ala yang maha sempurna. Ghaniyun Hamid. Okay, tuan-tuan. Selanjutnya Allah menjelaskan pula apa yang Allah suruh, tuan-tuan. Allah suka, tuan-tuan, apa yang Allah suka, apa yang suruh. Allah tak suka kekufuran. Allah tak suka. Maknanya, Allah tak berhajat kepada ibadah kita. Allah tak terkesan dengan kekufuran makhluknya, hambanya. Tapi tuan, Allah tak suka benda tu. Tuan-tuan, Allah tak suka. Wala yarda, Allah tidak reda terhadap hamba-hambanya yang kufur. Kufur nikmat ataupun kufur agama, kafir. Tuan-tuan kan? Allah tak suruh kepada kekufuran. Yang Allah suruh apa tuan-tuan? Dan yang tuan-tuan, Allah tak reda dan Allah tak suruh kepada kekufuran. Kerana apa tuan? Perkara itu akan mengundang kepada kesesatan, penyelewengan, kehinaan dunia dan akhirat. Itu sumber kecelakaan kita kalau kita kufur. Tuan-tuan, Allah murka kepada kita. Tempat kemurkaan itu Allah akan campakkan ke dalam api neraka. Auzubillah min dzalik, tuan-tuan. Ya, tak apa, alhamdulillah dijamin dah ada 153 dah ni. Ramai sikit dah tuan-tuan ikut. Waktu pun awal lagi, insya-Allah sempat saya selesaikan tuan-tuan pagi ni Qala, kata Syekh Wahbah rahimahullahu taala lagi tuan, jangan kufur. Allah tak suka kita ni kufur. Allah benci hamba yang kafir. Tuan-tuan, Allah tak suruh kamu jadi kafir. Allah suruh kamu bersyukur. Allah suruh kamu muslim, tunduk, patuh kepada perintah Allah. Maka tuan, yang Allah suruh apa? Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu syukur kepada Allah, memang wajib kamu bersyukur. Apa yang ada pada batang tubuh kamu, pada diri kamu, mulut kamu yang berkata-kata, lidah kamu yang petah berkata-kata, akal kamu yang cuba mencerna, memahamkan apa yang disampaikan, telinga kamu yang mendengar, mulut kamu yang mengunyah makanan, yang perut kamu yang konyang, semua itu tuan-tuan anugerah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kamu syukuri. Tuan-tuan kan? Maka itulah dia. Kalau kamu syukur atas anugerah Allah Taala, nikmat Allah Taala, Allah akan balas kesyukuran itu. Apa tuan bentuk balasan? Kita sebut pahala. Kan dapat pahala. Tuan-tuan lagi, kalau pahala pula Allah tambah lagi anugerah. La in syakartum la azidannakum. Syukur Allah tambah lagi nikmat. Insya-Allah tuan-tuan. Maka kesyukuran itu tuan-tuan mengundang redha Allah, restu Allah tuan-tuan, menyebabkan kita akan jadi saadah, bahagia dunia akhirat. Orang yang kufur tuan-tuan akan mendapat celaka dunia akhirat. Okey, clear tuan-tuan kan? Maka itu maknanya Allah tidak mengajar kita, Allah juga tidak menyuruh kita, Allah juga tidak menyukai perbuatan-perbuatan jahat, kezaliman, kemungkaran. Sebaliknya Allah perintah kita, Allah suka tuan-tuan kepada kesyukuran, kesabaran, segala kebaikan. Walaupun hakikatnya tuan, Allah tu ghani. Allah tak perlu pun pada ibadah kita. Allah tidak terjejas pun kepada kemungkaran dan kekufuran manusia. Tetapi tuan-tuan, segala perkara itu berbalik kepada diri hamba tersebut. Baca dalam surah awal suratul Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau buat baik, kebaikan itu akan balik kepada diri kau. Tapi kalau kau buat benda buruk, kau lah tanggung buruk itu. Kalau kau buat baik, kan, kau dapatlah pagi-pagi Tuan Bilal kita, walaupun masjid tak dibuka sepenuhnya lagi, surau belum dibuka sepenuhnya lagi, Tuan Bilal kita dah tarhim pagi-pagi, masya-Allah, tabarakallah. Imam yang tak hafal surah Sajadah, surah Insan, buka dia punya apa? Bukalah mushaf besar-besar tu, bukalah apa dia tuan-tuan, yang dia photostat kertas besar tu, nak baca juga suratul Sajadah dan suratul Insan. Allah balaslah kesungguhan kita, pahala kita. Mungkin pagi tadi dah settle surah Kahfi, mungkin yang belum settle, kena settlekan lepas ni. Ada masa tuan-tuan, seharian ni kita bacalah. Tuan-tuan jadi kita yang berhajat kepada surah Kahfi. Kan tuan-tuan, Allah tak berhajat kepada surah Kahfi kita.
Saya ya Allah baca surah Kahfi hari ni 10 kali, 10 round, 110 ayat tu saya ulang 10 kali. Jadi ya Allah, apakah Allah untung? Tuan-tuan, Allah tidak perlu kepada, tak berhajat kepada makhluk. Tak ada untung dah kalau kita baca surah Kahfi pada Allah, ni sebab Allah. Allah tak rugi pun kalau kita tak baca surah Kahfi. Tapi untung rugi tu berbalik kepada kita, tuan-tuan. Okey, selesai yang tu kan. Taib qala wala taziru waziratun wizra ukhra. Tuan-tuan ini jadi maknanya kita tak ikut style akidah Kristian lah. Jadi orang kita tak tanggung dosa orang lain. Kecuali pada pemerintah, kepada waliul amar, kepada ashabus sa'adah, ashabus sama, datuk-datuk mufti, pengarah-pengarah jabatan agama, agensi-agensi agama yang ada kewajipan, ada amanat untuk mengatur urusan pentadbiran kita ni, tuan-tuan. Maka mereka ada amanat dari sudut itu. Mereka kena sampaikan benda yang betul. Mereka dah sampaikan apa yang hak, apa dia taklimat-taklimat tentang syariat. Itu mereka dah sampaikan. Kan? Mak-bapak pun ajar anak-anak mengaji Quran. Dia pesan ini betul, ini salah. Dia dah sampaikan. Tuan-tuan kan? Maka dia tak tanggung lagi kalau anak dia buat hal esok, dia tak tanggung dah. Kita mati esok, tuan-tuan, waris kita meraraung kat tepi kubur tu. Dia menangis, tuan. Sebab apa meraung tu? Sebab dia ingat dalam RHB tu 3 juta tu dia punya. Rupanya dah hibah kat tempat lain. Meraung dia, tuan-tuan. Poin saya ialah kalau dia menangis, meratap niyahah macam orang jahiliah, meratap tu atas wasiat tuan masa kita hidupnya. Kita kata nanti, abah tinggalkan 10,000, nanti masa abah menangis 3 hari pertama kau buat selfie, kau masuk Facebook, kau nangis-nangis pakai baju hitam semua, sodeh-sodeh, meratap. Lepas tu kau viralkan abah punya masa hari kematian 3 hari pertama tu, walaupun musim Covid, viralkan juga. Dan pastikan semua anak cucu atuk semua menangis. Dia dah wasiat pula benda tu. Maka dia dalam kubur pun dapat azab. Sebab apa? Dia dah pesan supaya orang meratap kematian dia. Tuan-tuan Tetapi kalau dia dah pesan, dia dah ajak, syariat kita tak membenarkan niyahah. Tuan-tuan syariat Islam tidak membenarkan orang tu meratap, cakar muka, koyak baju. Ni semua trend tradisi orang jahiliah. Tapi anak dia buat juga. Anak ni jahil, murakab, tak gerti-gerti, tak faham-faham. Tapi maknanya tuan, anak tu buat, anak yang hidup ni, maka dia lah tanggung dosa. Abah tak ada apa-apa dah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang itu tak menanggung dosa orang lain sebab dia dah sampaikan. Tuan-tuan jadi kau tanggunglah sini, aku dah cakap dah benda ni salah. Kan? Benda ni tak betul. Kalau dia buat juga, tanggunglah. Tuan-tuan, dan banyak, ada 5 kali kata Syekh Wahbah, tuan-tuan. 5 kali diulang tentang konsep, tuan-tuan. Kita tak mewarisi dosa orang lain. Dosa tanggung masing-masing. Tetapi kewajipan dan amanat itu perlu disampaikan. Kan? Dia dah sampaikan. Ulama-ulama dah sampaikan kebenaran, tuan-tuan. Ibu bapa dah sampaikan mesej yang betul. Dah didik anak-anak. Tapi kalau mereka tak boleh follow, mereka enggan dan degil, itu tanggung masing-masing, tuan-tuan. Dan balasan kita, tuan-tuan, berdasarkan amalan kita. Al-jaza' ala qadril amal, tuan-tuan. Sebab kita semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan buku catatan yang begitu terperinci, yang tak boleh nak edit, yang tak boleh nak delete, tuan-tuan. Semua itu dan apa lintasan hati kita itu di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kita perhatikan beberapa fiqh pengajaran ayat pada pagi ini, tuan-tuan. Jazakumullah khairan kathira. Okey, maka antaranya ialah ayat ni, tuan-tuan, antaranya disebutkan tentang dalil tauhid. Kan, inilah lemah, tuan-tuan. Banyak orang yang belum menerima Islam, tuan-tuan, kerana lemahnya sistem kita, lemahnya semangat kita, dakwah kita tak berkesan. Walaupun jiran kita, walaupun kawan pejabat kita, mereka belum lagi dapat terima. Saya dapat berita sehari 2 baru ni, ada satu ustaz, tuan-tuan, meninggal, dan ustaz tu namanya Ustaz Fadil ke Ustaz Fadli ke, tuan-tuan. Dia rajin bona berdakwah ke Sabah. Dan dia share lah, saya tengok dalam MyKim, dia punya perkongsian pengalaman almarhum ustaz ni. Dia kata cerita orang Sabah tu masuk Islam sebab ustaz ni dengan murid-murid dia susun kerusi je, lap meja dekat restoran. Dia bukan tokai kedai, dia tuan-tuan pelanggan, orang yang makan di kedai tu. Tapi dia lepas makan, dia pula yang tolong susun balik, bersih je semua. Menyebabkan orang Kristian orang yang non-Muslim sangat tertarik untuk terima Islam. Dalil, tuan-tuan,
dalil kewujudan Allah Ta'ala begitu banyak, tapi kadang-kadang tu kelemahan kita lah sebagai orang dah Islam ni tuan, gagal membuktikan, menampilkan tuan-tuan, menarik saudara-saudara kita yang non-Muslim tu kepada agama yang sangat sempurna ini. Maka Allah bahaskan tadi, Allah jelaskan kesempurnaan ciptaan Allah Ta'ala, langit, bumi, bulan, tuan-tuan, matahari, malam, siang, ini semua atas keperluan, maslahah, kepentingan hamba-hambanya. Ciptakan pula binatang, tuan-tuan, jadi pada sumber yang sama, air. Kan tuan-tuan kan? Itu selesailah. Ya tuan-tuan kemudian disebutkan poin yang kedua tu, bumi ni bulatlah. Kurawiyatul ard. Ya, dia berputar di atas paksinya. Ini tuan-tuan lebih maklum daripada saya. Tuan-tuan dan bagaimana selagi belum kiamat, maknanya adalah bintang, bulan, matahari tuan, selagi belum kiamat. Kan? Jadi dia ada agreement tu. Ya, kerajaan Pulau Pinang kena bayar duit air kepada kerajaan Kedah selagi mana bulan dan bintang. Contohlah. Jadi sebelum kiamat, agreement tu, akad tu akan terus berlaku. Selagi ada tuan-tuan, maknanya langit, bumi, bulan, bintang ni maknanya belumlah tuan-tuan kita kata berlakunya kiamat. Sebab tu saya ingat tuan-tuan, saya kaitkan sikit. Ada orang yang ziarah maqam Nabi SAW, orang sufi tuan-tuan, dia menghadap maqam Nabi SAW. Okey, menghadaplah, bertawassul, berselawat, sambil berdoa lah. Maka pegawai yang bertugas ni tegurlah, encik, berdoa menghadap kiblat, pusing sana. Jangan menghadap maqam Nabi, kubur Nabi SAW. Tuan ya, sebab dia kata kiblat kita berdoa, kiblat kita ialah Kaabah. Menghadap ke Kaabah. Itu kiblat doa. Ini jadi perbahasan tuan. Kiblat kita memang tuan-tuan, khairul majalisi mastuqbilat bihil qiblah. Majlis yang paling bagus tuan-tuan, majlis menghadap kiblat lah, betul lah. Doa menghadap kiblat. Tetapi kiblat doa tuan-tuan bukan Kaabah, tapi kiblat doa itu ialah langit. Ke atas kita mendahkan tuan-tuan kan, itu kiblat doa. Berbalik kepada cerita ni tuan-tuan, maka setelah ditegur ni, syekh ni jenis pandai bercakap lah, dan dia kebetulan pula dapat polis yang jenis tak ganas-ganas sangat, yang lembut-lembut sikit tuan-tuan. Jadi adalah dialog tu, dia kata, bang, abang polis, fikir hari ni ada langit, bumi, arash, Kaabah, air ni ada. Tapi esok tak ada apa-apa dah. Kiamat esok dah tak ada Kaabah, tak ada langit, tak ada bumi, tak ada siang malam, dah tak ada, apa-apa tak ada. Yang ada ialah ketika itu syafaat Nabi yang aku sedang menghadap ini. Ini tuan-tuan poin dia. Tuan-tuan, tuan-tuan kalau berani buatlah, kena bodah dengan cota Arab tu nasib lah kan. Tapi maknanya pada akidah kita tuan-tuan, kalau ikut Imam Malik dan imam-imam kita, memang afdalnya bertawassul itu kalau berada di maqam Nabi, memang kita menghadap maqam lah. Maknanya kita membelakangkan Kaabah. Tuan-tuan kan, sebab nanti Kaabah kalau kiamat, Kaabah pun dah tak ada, arash pun dah tak ada, mana ada langit bumi ni dah kiamat. Yang ada hanyalah rahmat Allah dan syafaat Nabi yang kita tawassul ini tuan-tuan. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Hari Jumaat banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, selanjutnya okey, Allah yang Maha Aziz, Maha Perkasa, Ghalib, tuan-tuan, itu sifat apa tadi? Sifat gerun Allah Taala, menimbulkan kegerunan, ketakutan kepada hamba-Nya yang ingkar. Aziz, Jalil, Qahar, Muntaqim, tuan-tuan. Tetapi Allah tu juga Ghaffar, Wadud, Syakur, tuan-tuan. Allah tu juga menutup, tuan-tuan, keaiban kita. Allah membuka pintu taubat kepada kita agar sentiasa terus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 3 proses tuan-tuan penciptaan kita tadi tu, ya, 3 kegelapan dan beberapa proses kejadian kita daripada nutfah, alaqah, mudghah, tuan-tuan, ya. Maka selepas tuan-tuan 4 bulan 120 hari ditiupkan roh dan dituliskan bagi kita lah ajal, maut, rezeki itu dituliskan tuan-tuan. Dan di situ tuan-tuan, ulama kata lepas 4 bulan haram digugurkan janin tersebut, kecuali memang disahkan oleh doktor pakar yang thiqah, yang boleh dipercayai, sebab-sebab yang memudaratkan bagi si ibu ataupun anak tersebut. Tanpa sebab menggugurkan anak, hukumnya haram setelah ditiup roh itu, tuan-tuan. Dan kita belajar tuan-tuan bahawa inilah tuan-tuan pergantungan kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kita bukan sebab mak mertua kita duduk rumah kita,
Ibadah kita bukan sebab menantu kita balik bercuti. Ibadah kita bukan sebab nak tunjuk dekat ketua kampung. Ibadah kita bukan nak tunjuk dekat bos. Ibadah kita tuan-tuan hanya lillahi rabbil alamin tuan-tuan. Dan kita telah bahaskan panjang lebar tadi lah. Ya, kalau semua orang macam Abu Jahal, tidak memudaratkan Allah Ta'ala. Kalau semua orang macam Nabi Muhammad SAW, juga tidak menguntungkan Allah Ta'ala tuan. Allah Maha Sempurna. Allah tu ghani tuan-tuan, Maha Kaya. Allah tak suruh kita kufur. Allah tak redha hamba yang kufur. Allah suka tuan-tuan. Allah balas kepada hambanya yang bersyukur tuan-tuan. Dan di sini ada perbahasan. Dari sudut ilmu akidah tuan-tuan. Ini satu perbahasan yang saya kira tak sempatlah saya nak detailkan tuan-tuan. Iradah dengan redha tu benda yang berbeza. Kehendak Allah Ta'ala dengan keridhaan Allah Ta'ala benda yang berbeza. Tuan-tuan kadang-kadang Allah nak perkara tu berlaku tuan, tetapi Allah tak redha perkara tu. Kan tuan-tuan? Allah ciptakan tuan-tuan iblis. Tapi Allah tak suka, Allah tak redha dengan iblis. Allah berkehendak mencipta iblis. Allah tidak redha dengan iblis tuan. Jadi benda ni agak terperinci perbahasannya. Kalau sempat nanti saya akan cubalah bahaskan tuan-tuan. Dan itulah keindahan, kesempurnaan syariat kita tuan-tuan yang dibawa oleh Nabi SAW tuan. Prinsip kita cukup sempurna. Apa tuan-tuan? Iaitu prinsip kita mesti bertanggungjawab. Kan? Tanggungjawab individu. Saya mesti mas'ul, bertanggungjawab. Kullukum mas'ulun. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu ni pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan. Dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam mana-mana tuan-tuan agensi, jabatan yang kita pegang, kita bertanggungjawab. Akan dipersoalkan tuan-tuan. Maka sebab tu kita kena tanggunglah apa tanggungjawab kita. Dan ini tuan-tuan sekalian mengajak kita supaya apa? Bekerja keras. Berusaha lebih. Ini mengajak kita tuan-tuan jangan malas. Jangan bertangguh-tangguh. Ini tuan-tuan maksud dia. Tuan-tuan kita buat, kita dapat akaun kita penuh. Pahala kita banyak. Kita dapat menarik redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini kata Syekh Wahbah, bercanggah akidah Islam tidak sama dengan pemikiran, konsep pemikiran orang Nasrani yang mengatakan dosa itu diwarisi. Okey, Kak Mazatul silakan. Dosa itu diwarisi. Tuan-tuan macam mana dosa diwarisi? Tuan-tuan, Nabi dia katalah Nabi Isa tu disalib kerana nak hapuskan dosa pengikut Kristian. Kan? Menghapuskan dosa. Nabi Isa tu disalib kerana menghapuskan dosa Nabi Adam yang makan buah khuldi. Ini konsep-konsep orang Kristian yang poning, yang tak betul. Kan? Masing-masing tuan-tuan menanggung dosa sendiri. Kau dah diajar, dah diterangkan, dah dijelaskan ini halal, ini haram, kau buat juga, kau tanggung. Abah kau tak tanggungjawab dah. Kau dah jangan salahkan mufti pula. Mufti dah terangkan perkara ni, dah ada fatwa dia. Jangan salahkan mufti pula. Itu tuan-tuan maknanya wala taziru waziratun wizra ukhra. Okey tuan-tuan dan supaya kita sentiasa berfikiran positif, bersemangat tuan-tuan untuk bekerja, kerana setiap kerja kita akan disaksikan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan, dengan catatan yang sempurna daripada para malaikatul kiram. Dan terakhir tuan-tuan yang ke-9, tuan-tuan kita semua akan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala membawa bekalan masing-masing tuan-tuan. Apakah telah bersedia ataupun memang tak bersedia lah kan. Tapi cubalah tuan-tuan menyediakan bekal supaya nanti kita tak gelap, kita tak karam, kita tak lomeh dalam puluh kita, na'udzubillah, supaya kita tak gelap dihimpit tuan-tuan dengan azab kubur. Maka mudah-mudahan insya-Allah Allah sebut innahu alimun bidzati sudur, dalam hati kita Allah Maha mengetahui apa saja lintasan hati kita, perancangan kita, niat kita, lintasan kita, semua di bawah penguasaan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tuan. Maka jagalah hati kita, jagalah niat kita, niatkan yang baik-baik tuan-tuan, fikirkan yang baik-baik, lakukan yang baik-baik tuan-tuan. Insya-Allah semoga Allah sentiasa memberkati kita. Wallahu wali taufiq. Insya-Allah esok tuan-tuan kita tengok orang kafir yang sentiasa tanaqud, yang kontra, yang tidak stabil, yang cacah merba tuan-tuan, tanaqud. Orang beriman, mudah-mudahan kita yang 162 orang pagi ni orang yang istiqamah insya-Allah, orang yang lurus jalannya, memilih jalan istiqamah tuan-tuan. InsyaAllah yang ini akan kita bahaskan. Geng-geng qiyamul lail, kaki sujud tuan-tuan, orang yang sentiasa berharap dengan Allah Ta'ala. Dan Allah bezakan esok tuan-tuan pada ayat yang ke-9,
Sama ke orang yang tahu dengan orang tak tahu? Sama ke orang alim dengan jahil? Jawapan mestilah tak sama. Itu insya-Allah Haji Fahmi kita akan bincang esok biiznillah insya-Allah tuan-tuan. Okey, kita tangguhkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tuan-tuan selawat tuan-tuan 2 minit. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi